Okey, terima kasih. Saya cerita pendirian saya dulu, kemudian saya cerita sikit. Saya semalam pun ada sembang dengan ada ahli politik tertentu yang dikaitkan dengan Syiah. So dengan mesyuarat majlis minta supaya dipanggil mari ke pejabat lah. Saya rasa payah kot. Jadi saya jumpa dalam majlis, saya sembang dengan dia lah. Saya sembang, saya bagi tahu dia beberapa perkara, tapi dia kata dia tak Syiah. Saya accept. Saya kata kalau orang nak amalkan Syiah, bukan dari segi ahli sunnah, saya punya stand dulu. Kalau dia nak amalkan Syiah, saya tak boleh nak buat apa. Itu kepercayaan. Orang percaya macam tu, you nak buat apa? Dia percaya. Jadi kalau you nak Syiah, you ke family you nak Syiah, apa boleh saya buat kalau itu kepercayaan dia? Tetapi apabila you zahirkan benda tu di khayal awam, lalu ada report, itu jadi masalah lah. Pada di sudut otoriti agama dia jadi masalah lah. Dia nak kena ambil steps untuk mengatasi ataupun bertindak kepada report itu, langkah-langkah. Itu secara umum dan saya selalu ambassadors khususnya daripada Barat, Europe dan juga Australia dan New Zealand juga pernah tanya saya. Dia kata, you are democratic person, why you cannot agree to have differences like Syiah and whatever. Saya kata, saya cakap pada dia sudut yang lain. Sebelum saya nak pergi yang jawapan tu. Saya kata, ia bukan soal pemikiran. Kenapa you orang tidak boleh accept macam Daesh? Kenapa kita tak boleh terima? Sebab, kerana bukan soal pemikiran, tetapi consequences of the thoughts. Dia akan menjawab kepada satu tindakan yang lain. Tindakannya ialah dia akan macam itulah, musnahkan orang apa, walaupun idea ni jihad entah apa. So bukan kita tak boleh menerima perbezaan, tetapi perbezaan yang akan membawa kepada satu consequences yang sangat berbahaya. Syiah, supaya semua dengar ni, saya tahulah sekejap lagi dia quote lain tak ni, beritahu nak ikut quote elok lah. Saya kan, Syiah bukan soal thought for me, tapi ialah soal kesannya. Dia adalah mazhab politik. Saya ada pengalaman dengan orang Syiah, saya tak ada masalah untuk sembang makan mereka. Saya ada kawan yang datang ke rumah orang Syiah. Saya duduk di Oxford dengan juga kawan geng-geng daripada Syiah. Mula-mula daripada, memang dia scholars from Syi'i School of Thought. Duduk satu rumah pun. Setiasa malam-malam makan sama, bertengkar tak pernah, tiap-tiap malam bertengkar. Tapi lama-lama okey, kalau tak bertengkar rindu pula nak pergi bertengkar kan. Tapi okey lah, kita boleh bertengkar, argue, kita boleh berjalan ke, kita boleh makan, kita boleh pergi sembang. So tapi saya nak ceritanya ialah, isunya bukan Syiah yang orang kata Syiah sekadar Syiah nak sonok-sonok ni. Tapi Syiah ni akhirnya dia akan pergi pada satu point. Dia percaya kepada Syiah ni dia adalah mazhab politik. Dia bukan soal mazhab sekadar semayang ni. Dia politik. Dia mesti ada leadership yang mesti dikuasai oleh golongan mullah. Dia mesti mewujudkan cleric state. Negara mullah. Dan idea di mana kepimpinan mesti masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin agama tertentu yang statusnya kena ada darah keturunan Nabi. Sebab tu kita tengok yang Muntada Sadr, Hasan Nasr, semua tu dia are surrounded by the society ataupun community yang mana bukan saja dia kena bayar 1/5 daripada harta dia kepada pemimpin agama itu. Dan you tidak boleh mempertikaikan. Kemudian dia develop satu konsep yang dinamakan wilayatul faqih. The authority of faqih. The authority of faqih bermaksud satu kuasa faqih yang, sekejap ada orang marah saya lah, dia macam ni lah, istilah dia nak dekat. Dia macam nama kepimpinan ulama' juga lah. Lebih kurang istilah dia. Tapi dalam erti kata yang sangat fanatik. Saya tak mahu sisik dengan siapa, tapi fanatik. Maksudnya, cannot be criticized, you have to obey, kena taat,
kena terima. Sebab tu di Iran dia ada pilihan raya, tapi you tak boleh pilih tu yang atas sekali tu. Yang apa? Imam yang nombor 1 itu ada absolute authority. Yang dia kalau kata no, dia mewakili Al-Mahdi Al-Muntazar, Mahdi yang dinanti-nantikan. Kalau idea ini diterima oleh masyarakat dan dia akan membentuk satu masyarakat yang bukan sekadar perbezaan, kau ada ni, kau semayang pakai batu, aku semayang. Dia bukan itu. Dia akan pergi kepada itu. Dan kemudian akan membentuk kuasa politik yang berbeza dan sistem politik yang berbeza, dan tak ada negara Sunni Syiah melainkan pertumpahan darah. Di Iraq, di semua tempat. Yang hanya tak berlaku, to be fair, hanya tak berlaku apabila mereka hidup di barat. Sebab dan di barat dan juga di negara yang bukan Islam, kerana ruang untuk mengambil kuasa tu tak ada. So dia hidup sebagai komuniti biasa saja. Dia ada masjid Syiah, ada masjid Sunni. Tapi dalam masyarakat Muslim, bila dia berkembang, dia akan berkembang dengan idea leadership ni. Kita suffer dalam dunia Islam ni apabila politik dikaitkan, politik kepartian, saya cakap umum lah. Politik kepartian apabila dikaitkan dengan agama. Dalam dunia Islam, bukan Malaysia, di mana saja, dia akan mencetuskan satu fanatik yang mana dia bukan kata awak parti lain, saya parti lain, awak parti korupsi, saya tak. Dia akan kata awak tak Islam, saya Islam. Itu idea tu bahaya. Itu baru parti politik. Dan bagaimana jika ia menjadi mazhab politik? Dia akan kata awak ikut Abu Bakar, Taghut, tidak Islam, dan kami ikut Ali, Islam. That is apa yang mereka ada dalam buku mereka. So, saya bukan tak boleh menerima differences. Saya terima. Tapi saya melihat kepada the consequences in future. These differences akan bawa kepada itu. Dan ini benda yang proven. Pakistan, Iraq, Syria, krisis ini. So kalau tanya saya, ini masalahnya. Itu masalah. Saya sendiri sebagai Sunni tak terimalah Syiah tu. Kerana saya tak percaya. Saya percaya bahawasanya Allah telah menjadikan manusia ini sama saja. Tak ada satu kelompok yang mana oleh kerana dia keluarga Nabi, maka dia segalanya absolut kat dia. Tak ada. Cuma saya percaya keluarga Nabi mulia lah. Ahlul Bait mulia. Tapi mulianya mereka dengan mengikut ajaran Nabi. Saya juga tak percaya bila mereka ni mati, semua kena buat kubur mereka dan kena duduk pergi sujud di kubur mereka. Saya tak percaya. Khomeini, dapat video ni marah, tak apa. Khomeini memang telah berjaya menjatuhkan Syah dan menumbangkan Syah yang bermewah-mewahan. Saya pergi juga melawat ke rumah Khomeini. Tetapi saya rasa kubur Khomeini juga membelanjakan wang yang tidak sedikit nak dibandingkan Istana Syah. Emas, segala kemewahan tu yang dibuat di kubur-kubur imam-imam itu, saya rasa mungkin jauh lebih mahal daripada pemerintah-pemerintah zalim yang mereka jatuhkan. Fanatik ini jika dibawa, bukan soal kita tak mau menerima, tapi fanatik selalu memandulkan akal. Bila you dah buat start, golongan agama tak boleh dikritik. Saya jadi pemimpin atas nama agama, saya mufti, you jangan kritik. Kritik mufti, kritik Islam jadi kafir. Mati macam tu. So, kalau you tanya saya tentang Syiah, itu isunya. Saya juga tahu, ada tak orang Syiah yang scholars, yang good scholars? I know. Some of them. Husin Nasr, berapa orang lagi. Saya tahu, saya juga baca penulisan Ali Syar'ati, saya baca. Bagus pandangannya. Idea-ideanya menentang rejim yang zalim, bagus. Tapi itulah isolated idea, group. Tetapi the whole idea of Syiah yang ada
Kalau dibiarkan, dia akan develop to that extent. Dia akan menggugat security, keselamatan. Kerana dia bukan bersaing siapa nak semayang atas batu dengan tak semayang atas batu. Dia bersaing kepimpinan yang mesti diserahkan kepada satu kelompok agama yang mana mereka ini ada absolute authority di atas kita. Jangan kita baca Syiah, hak pi tengok 3-4 orang duk cerita-cerita sahabat tu, jangan. Tengok. Dan Iran hari ni walaupun ada orang puji Iran, tapi dia orang juga menghadapi suffer kerana dalam sistem demokrasi dia juga, dia tak boleh pemilihan certain group mula-mula tak dipilih. Dan ini ya, saya rasa kau tanya saya yang itulah. Tapi kalau nak hurai Syiah banyak lagi lah. Pasal imam dia, pasal dia macam ni. Orang suka kepada satu pemimpin politik baru. Satu grup tak suka. Pi maki pemimpin politik tu, bubuh muka dia apa? Orang pun buat report polis. Yang ni buat kat pemimpin politik ni, buat report polis. Bergaduh. Bertegang lah. Sunni dengan Syiah ni, dia macam ni. Syiah ni, orang Sunni ni, dia Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, isteri-isteri Nabi mulia di sisi Sunni ni, dihormati. Kita tak kata maksum. Dia bukan satu orang yang infallible. Dia orang boleh buat salah, tapi dia adalah kumpulan yang dihormati. Ada in house of Sunni, dia pun dihormati, ada kedudukan. Mari Syiah kata Abu Bakar kafir, Omar taghut, Abu Bakar taghut. Dia dalam buku Khomeini, Aisyah perempuan jalang. Do you think that we can live together with all this campaign? Sekarang dia tak kata lah pasal dia 2-3 orang, tapi kalau dia banyak orang, dia kata. So, saya bersetuju dengan pendapat Ketua Polis. Tadi kita tengok tadi buat kenyataan. Ini akan menjurus kepada ketegangan yang lain. Tapi kalau you, bukan soal akidah, kalau you boleh buat satu, kami Syiah yang tak akan kata apa kat sahabat Nabi. Kami Syiah yang tak akan hina isteri-isteri Nabi. Kalau ada Syiah yang macam tu, saya tak mungkin kot. Macam Zaidiyah, dia tak ada apa, dia di Yaman tu dia tak ada sangat. Tapi kalau kata macam tu, walaupun saya mungkin kata Allah itu isu lama, saya boleh jawab. For me maybe I tak pukul dah akan jawab persoalan dia. Tapi rasa kalau orang di kampung dengar kata Abu Bakar taghut, dia ambil kayu katok kepala. Aku nak jawab tak banyak hadis aku apa, yang ni aku apa pun. So dia itulah akan terjadi. You can imagine kalau benda tu ada satu masjid Sunni, kemudian masjid Syiah. Masjid Syiah ni buat Ashura, kemudian buat majlis mengeraikan tentang apa? Hari pembunuhan Umar bin Khattab, kemudian buat majlis pukul badan, darah-darah. Saya tengok rasa it's heavy for us, I think. Lah ni pergi tengok hari Ashura. Buka dalam YouTube, tengok di Pakistan, di Iran, tengok sendiri. Can you imagine kalau kita duduk, ini hak komuniti dia nak buat di tengah bandar, budak-budak muda ambil anak-anak, ambil pisau, toreh-toreh kepala dia, kemudian luka-luka. Boleh lah suasana macam tu? You put aside all this because of school of thought or whatever. But as a normal Malaysian, boleh lah kita? So sebahagian kawan-kawan kita ni dia kata, apalah Dr. Hasri cakap keterbukaan, Syiah tak terima. Saya tak terima di sudut tu. Saya rasa kita kena hidup dalam keadaan normal, jangan cederakan diri kita, jangan darahkan diri kita, jangan darahkan anak-anak kita kerana ritual agama. Bukan saja Syiah, kalau Sunni buat pun kita marah. Kita begitu moderate in this country. Orang azan kuat, orang baca Quran kuat pun, ramai orang mufti Pulau Pinang buat keluar kenyataan, perleh buat keluar fatwa, tak boleh baca lebih hanya azan je. Kan? Tak boleh, kita tak benarkan buat bacaan-bacaan yang lain. Kan?
So, kita tak terima. Macam mana kita nak? All this thing will disturb this country, I think. Is enough. Kalau tanya saya, itulah. Kan? Tapi kalau nak jawab, kalau Syiah nak, saya cerita, habis cerita Syiah ni, tapi tak apa. Saya cerita, petang ni, mereka pun kan nak tanya apa, saya cerita Syiah. Ada isu di Perlis yang ramai orang tanya, saya takut wartawan kut saya, pasal kes Amri. Yang ramai bangkitkan. Sebenarnya dia ingatkan saya bagi hilang Amri tu. Tu saya, bila dia tanya saya, di mana Amri hilang? Saya kata, saya simpan dia di bawah tangga pejabat saya. Saya kunci dia di situ. Soalan yang tak menasabah, apa kaitan? Saya bukan ada penjara, nak penjarakan dia. Bukan dah saya. Tapi dia hilang itu isu lain. Tapi saya nak cerita apa yang saya kata pada Amri. Ni Malaysia kini, dia minat kut-kut benda macam ni. Dia tanya, Amri dah tak ada nak tanya family dia ada orang yang ikut. Saya kata dua perkara pada Amri. Kalau you nak Syiah seorang-seorang dengan isteri you kuncilah pintu bilik tu, you Syiah lah dua orang. Saya tak akan ganggu you dan saya tak akan kacau. Itu you personal life, you private life. You nak jadi Syiah ke apa, tapi saya akan bagi tahu you tak betul lah benda tu. Tapi you nak buat juga, saya tak akan pergi toreh ketuk rumah you nak tengok apa you semayang macam mana, ada batu ke tak. Itu bukan sikap Muslim untuk pergi investigate benda personal orang. Melainkan you kacau keselamatan awam, you rasuah, you dadah, itu kita check. Itu cerita lain. Kedua, boleh tak you pergi cari satu orang yang you anggap begitu hebat dalam ilmu Syiah ni, datang ke Perlis, dia ada dialog dengan saya secara terbuka. Dan you himpunkan semua orang Syiah yang menjadi pengikut you dan dengar dialog saya dengan dia. Kalau dia yang menguasai dialog itu, okay, you follow dia. Tapi kalau saya jawab semua argument dia dan dia tidak dapat jawab lagi, you have to follow apa yang you rasa benar. Itu dua benda yang saya bagi tahu Amri. Kemudian Amri kata yes, dia akan bawa dua. Kemudian dia bagi tahu saya, family dia, saya dah sebutlah, dia bagi tahu saya, dia dah muta'ah dengan banyak orang perempuan. Dia bagi tahu, ini bukan saya bukan nak kata dia, kerana saya bagi tahu hal yang sama dalam inquiry yang dibuat oleh Suhakam pada saya. Dia bagi tahu bahawasanya dia dengan cikgu tu, muta'ah ni macam ni lah. Macam ni lah saya cerita, seminggu dengan Wani, 5 jam dengan Wani, 6 jam, tapi dia ada angkat lah. Dia ada angkat, lepas tu dia berakhir dengan habis angkat. Saya tak tahu kalau orang perempuan minat dengan Syiah, idea tu boleh diterima ke tak. So kalau kita boleh tanya juga, saya bukan nak hina Syiah, boleh saya muta'ah dengan anak you 5 jam, mau? Dia macam kasar lah kan. Tapi saya rasa tak ada bapa yang macam setuju macam tu. Tapi diamalkan muta'ah, he himself told me, he had practice muta'ah. Dia praktis dengan berapa orang wanita. Dan polis maklum pada saya, memang ada report dengan nama-nama semua. Dia punya. Tak apa. Isunya, tapi saya offer dua benda ni kepada dia. Dia kata tak apa, dia akan bawa tokoh daripada, saya kata you bawa yang boleh lah. Kalau you bawa cakap Arab, saya bukan tak boleh, saya boleh cakap Arab. Tapi you punya pengikut tak faham. You bawa daripada Indonesia ke, Malaysia ke. So dia kata, kemudian dia tak bawa. Dia kata nak bawa, saya duduk tunggu tak bawa. Lama kemudian, Amri hilang. Saya pun tak tahulah dia pergi mana. Tapi dia hilang. Tapi saya nak cerita, itulah cerita Syiah. So harap rakyat Malaysia yang mendengar apa yang saya jawab tentang Syiah ni, faham isunya bukan isu perbezaan. Kau nak percaya ke imam ni, aku tak percaya. Kadang-kadang sebahagian non-Muslim, dia kata, why you want to prevent orang lain nak practice their belief. Dia kadang-kadang tak faham. Saya nak tanya dia, you setuju kalau kita buat Malaysia negara agama yang mana golongan agama ada kuasa mutlak dan tidak demokrasi? Oh, dia kata no. Okey. Itulah negara yang you akan dapat. Dia kata taklah. You tak mau. Muslim juga tak mau macam tu. Kita negara Malaysia, kita percaya yang tak boleh dikritik hanya Allah dan Rasul. Mufti pun belum tentu betul. Sama aja mufti ke tak mufti dengan orang lain. Bukan lahir-lahir dah, oh mufti dia ni abang no, anak kita ni. Tak ada. Salah. Betul-betul. Tak ada kaitan dengan jawatan. So saya rasa kita kena faham. Sebab tu
Dan ini terima kasihlah. Saya harap, saya tengok macam angkatan tentera pun ada penerangan Tan Syiah. Jadi kalau dia panggil saya terang, saya nak terang lelik lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya bersama